السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Cek suara. Boleh? Dengar lagi. Baik. Dengar. Bukan Telegram. Tu. Facebook. Dengar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab ataupun risalah Izalatul Iltibas fi Ahkamil Haid wan Nifas, bitawdihi Ahkamil Haid wal Istihadati wan Nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu berkenaan dengan tempoh haid. Jadi sebelum daripada ni, pada minggu lepas ataupun pada hari kami minggu lepas, kita bincang berkenaan dengan umur haid ataupun waktu haid, iaitu 9 tahun. Maksudnya sekurang-kurang umur yang boleh kita hukum darah yang keluar daripada perempuan itu sebagai darah haid adalah 9 tahun, tapi dengan pengiraan tahun Qamariyah ataupun tahun Islam. Okey, itu yang pertama. Okey, dengar balik suara. Jelas? Okey. Lepas tu cuma hak yang dalam buku kita dia tidak sebut penghujung umur haid. Dalam buku kita tidak sebut tentang penghujung umur haid. Jadi kalau kita buat buku, moleknya kita tambah juga benda ni. Kalau buat buku Zul akan datang Zul, tulis tambah. Berkenaan dengan perbincangan, saat ni kita bincang berkenaan dengan sekurang-kurang umur haid. Lepas tu sebanyak-banyak umur haid. Maksudnya sampai bila boleh dihukumkan darah yang keluar dari perempuan tu sebagai darah haid. Dalam masalah ni sebenarnya ulama fiqh berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama fiqh meletakkan umur yang tertentu, yang mana apabila perempuan telah sampai kepada umur ini, maka darah yang keluar daripada dia bukan lagi dihukumkan sebagai darah haid. Tetapi pandangan ini bukanlah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak ada penghujung bagi umur haid. Sehingga kan kalau perempuan umur lebih 60 tahun sekalipun, kalau dia melihat darah keluar daripada kemaluan dia, cukup syarat-syarat haid, maksudnya tidak kurang daripada sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka kesemua darah itu dihukumkan sebagai darah haid. Okey, itu secara ringkas. Okey, kita nak masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan tempoh haid. Tempoh haid ulama membahagikan kepada 3. Yang pertamanya adalah sekurang-kurang haid, yang keduanya sebanyak-banyak haid, yang ketiganya kebiasaan haid. Dalam 3 perkara ni sebenarnya hak yang penting 2 sahaja. Yang pertamanya adalah sekurang-kurang haid, yang keduanya adalah sebanyak-banyak haid. Kebiasaan haid ini dia tidak penting. Kerana dia? Kerana kebiasaan haid melihat kepada kebanyakan perempuan keluar haid tempoh sekian-sekian, tu kebiasaan haid. Cuma hak yang berkait dengan banyak hukum hakam, hak yang ataupun hak yang berkait dengan perbincangan banyak adalah berkenaan dengan sekurang-kurang haid dan sebanyak-banyak haid. Katanya aqallu zamanil haid, sekurang-kurang masa ataupun tempoh haid.
Sekurang-kurang dengan maksud dia sekurang-kurang paling minima. Paling minima, paling kurang sekali, paling sedikit sekali tempoh haid. Itu maksud dia. Wa aqallu zamanil haidhi yaumun wa lailah. Sekurang-kurang masa dan tempoh haid adalah sehari semalam. Okey, sekurang-kurang tempoh haid adalah sehari semalam. Maksud sehari semalam di sini adalah 24 jam. Itu maksud sehari semalam. Maksud sehari semalam di sini dia 24 jam. Jadi kalau perempuan tu keluar darah tidak sampai 24 jam, tidak sampai sehari semalam, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Walaupun tidak sampai 24 jam, hanya 15 minit lagi. Okey, sebagai contoh. Seorang perempuan ni dia mula keluar darah dalam pukul 9 pagi Isnin. Pukul 9 pagi Isnin dia tengok darah mula keluar. Darah berhenti pada pukul 8.45 pagi Selasa. Jadi bermakna barulah 23 jam 45 minit. Tinggal lagi 15 minit untuk cukup 24 jam. Betul. Maka darah tersebut bukanlah darah haid. Kerana sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Maksud sehari semalam di sini benda 24 jam. Okey, itu sekurang-kurang haid. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masalah sekurang-kurang haid ini dikatakan wa aqallu zamanil haidhi yaumun wa lailatun muttasilan, secara bersambung. Wa huwa 24 sa'atan, iaitu 24 jam. Iaitu 24 jam. Wa illam tatalaffaq illa min 14 yawman mathalan. Walaupun tidak berhimpun, tidak terkumpul 24 jam saat ini tu melengkang daripada 14 hari. Sebagai contoh. Maksudnya 24 jam tu kalau kita kumpul ia berlaku dalam tempoh 24 dalam tempoh 14 hari. Maka darah tersebut dikirakan sebagai darah haid. Okey. Hal ini perlu kepada huraian yang panjang sikit baru kita faham. Begini. Ada perempuan yang mana darah dia keluar, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, darah dia keluar secara berterusan. Maksud dia secara berterusan, maksudnya tidak putus-putus. Maksud berterusan, maksud dia tidak putus-putus. Baik, dan ada perempuan darah dia keluar secara putus-putus. Okey, perempuan yang darah dia keluar secara berterusan, maksudnya tidak putus, ada semua darah, maka pengiraan 24 jam jelas bagi dia. Kalau darah mula keluar pada pukul 9 pagi hari Isnin, maka cukup 24 jamnya adalah pada pukul 9 pagi pada hari Selasa. Betul tak gitu? Okey, itu yang pertama. Okey, di sana ada golongan yang kedua bagi perempuan, iaitu dia keluar darah putus-putus. Dia keluar 3 jam, berhenti. Keluar 5 jam, berhenti. Keluar 4 jam, berhenti. Keluar 3 jam, berhenti. Maka darah yang keluar putus-putus perlu dicampur, perlu dikumpulkan, perlu dihimpunkan. Di dalam lingkungan 15 hari. Kerana sebanyak-banyak 15 hari. Jadi kita kena capur darah yang keluar secara putus-putus dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup tempoh hak keluar darah, kalau kita capur cukup 24 jam, maka darah tersebut adalah darah haid. Kalau tidak cukup, maka bukanlah darah haid. Okey. Kedua-dua pembahagian ni sebenarnya kita hanya mengambil hukum zahir sahaja. Anda ulang sekali lagi, kita kena mengambil hukum zahir sahaja. Dalam penentuan darah perempuan, sebenarnya perempuan hanya mengambil hukum zahir sahaja. Dan kita bukan hanya bab darah perempuan, bahkan banyak sekali hukum hakam fiqh kita ambil apa hak yang zahir di sisi kita sahaja. Nahnu nahkumu bil-zawahir, kata ulama, wallahu yatawallas sarair. Kita hanya berhukum secara zahir sahaja. Sebab itulah dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Diperintah kepadaku supaya aku merangi manusia, yakni orang kafir, sehinggalah mereka mengucap dua kalimah syahadah dan sehinggalah mereka itu menunaikan sembahyang, mengerjakan sembahyang, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan perkara tersebut,
mereka telah memelihara daripada aku harta benda mereka itu dan darah-darah mereka itu. Tapi wahisabuhum 'ala Allah, perhitungan mereka itu atas Allah. Jadi kami hanya berhukum secara zahir sahaja. Hak yang hakikatnya bagaimana, hak yang kita tidak mampu untuk ketahui, hak tu kita tidak wajib tahu. Benda hak yang kita tidak mampu untuk tahu, kita tidak wajib tahu. Sebab macam kita buat contoh, perempuan hak yang kita kata keluar darah secara berterusan. Bermula pada pagi Isnin pukul 9, pagi Selasa pukul 9 cukup 24 jam. Ada tak kemungkinan masa dia tidur darah berhenti? Ada kemungkinan. Tapi adakah benda tu zahir bagi dia? Tidak. Selama mana tidak nyata bagi dia, selama mana dia tidak melihat darah tu berhenti, maka dihukum bahawasanya darah tu masih lagi ada. Baik. Okey, boleh Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena hukum secara zahir saja. Nanti kita akan buat perincian lagi. Nanti kita akan buat perincian bagaimana apa hak yang perlu dilakukan oleh perempuan. Ini benda-benda yang penting. Kadang-kadang kita hanya hura sekurang-kurang 24 jam. Dan 24 jam ni, kalau darah keluar secara berterusan, maka begini-begini. Hak yang perlu kita kena buat, perempuan. Kalau keluar darah putus-putus, kena capur dalam tempoh 15 hari. Tapi daripada sudut perempuan yang mengalami perkara tersebut, bagaimana cara hak yang benar, hak yang perlu dia kena buat, kadang-kadang hak tu kita tidak jelas. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ketika dia melihat, apa kata boleh? Ketika dia mengetahui, bukan mesti melihat, ketika dia mengetahui, ketika dia tahu darah dia ada, maka itulah permulaan bagi haid dia. Okey, itu permulaan daripada segi zahir. Permulaan haid dia ketika dia melihat darah tu ada. Okey, sebagai contoh, dalam pukul 9 pagi dia rasa darah ada. Dia rasa macam darah keluar. Dia pergi tengok memang ada sungguh darah. Okey, bermakna kita kata pukul 9 pagi itu adalah permulaan bagi haid dia. Itu kita contoh. Contoh mudah je. Bukan mesti pukul 9, bukan mesti pukul 8. Mungkin 9.45, mungkin 9.55. Maksudnya ketika dia rasa darah ada, maka dia cek, oh ada darah. Jadi bermula ketika itulah dikirakan permulaan haid dia. Masa dia rasa ada alamat darah ada saat ni. Okey, ketika dia mengetahui darah ada melalui alamat hak yang mungkin rasa apa semua tadi, oh rasa macam darah ada ni. Cek memang ada sungguh, maka kira darah tersebut kira ada. Bukan kira masa ada tu kira permulaan dia masa cek tu, kira masa dia rasa. Okey, boleh. Ketika kita kata orang perang saat ni tu pukul 9 pagi, dia rasa darah ada. Dia pun cek memang ada sungguh, jadi kita kata permulaan haid awak pukul 9 pagi. Okey, soalannya, ada tak kemungkinan darah tu keluar sebelum daripada pukul 9? Ada kemungkinan. Betul tak gitu? Sebenarnya kalau kita kata pukul 9 saat ni tu, bukan mesti pukul 9 betul-betul darah keluar. Perempuan payah untuk dia tepat betul-betul bila keluar darah. Payah. Ke boleh? Payah. Mereka dia kena tak kamera. Ada apa? Tak kamera. Tak kamera kecil. Baru boleh tahu kan? Baru boleh tahu tepat-tepat. Cek pula. Oh, dalam CCTV. Oh. Masa ni tu baik. Bukan begitu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata kita hukum secara zahir. Ketika perempuan mengetahui wujudnya darah, maka di situlah dikirakan permulaan keluar darah. Okey, boleh? Okey, ketika mana perempuan tidak melihat darah berhenti. Dia tidak melihat darah berhenti. Maka dikirakan darah saat itu. Okey, dia tidak melihat darah berhenti. Katakanlah dalam pukul Zuhur dia masuk tandas, tengok darah ada. Jadi tadi pukul 9 sekali dia tengok darah ada, Zuhur sekali dia tengok ada. Jadi bermakna di antara pukul 9 sampai Zuhur pukul 2 ke, pukul 1 ke, dikirakan darah berterusan. Ada tak kemungkinan darah berhenti dalam tempoh 5 saat celah tu? Ada tak kemungkinan darah berhenti dalam tempoh 9 minit celah tu? Ada. Bukan tak ada, ada. Betul tak gitu? Tetapi benda yang di luar pengetahuan dia, hak tu kita tidak kira. Faham tak lagi? Ada andayang-andayang, dia panggil waham-waham. Andayang-andayang tersebut kita tidak kira. La ibrata bitawahum. Ini dalam kaedah fiqh menyebut tidak dikira dengan tawahum, dengan andayang-andayang, khayalan-khayalan yang tidak ada pengukuh, penyokong dan penguat kepada khayalan dan andayang tersebut.
Okey, boleh. Jelas. Jelas Satu. Begitu juga dalam masalah ni, rasanya masalah ni mudah. Masalah perempuan yang keluar darah secara berterusan mudah. Dia selagi hak payah masalah perempuan yang keluar darah putu-putu. Kita kena kumpulkan tempoh keluar darah tu dalam tempoh 24 jam. Okey. Dia akan banyak persoalan yang ketimbul kepada perempuan apabila kita akan membahas ni. Antara soalannya, adakah perempuan saat ni tu setiap saat, setiap waktu kena cek kemaluan dia? Untuk memastikan darah tu ada ke tak ada dah? Tidak begitu. Bukan sampai kepada tahap tu. Okey, boleh faham kan? Bukan sampai kepada tahap tu. Dia sebenarnya hak yang perempuan wajib cek ketika mana dia memerlukan kepada kepastian darah saat itu ada ataupun tidak. Contoh, masuk waktu sembahyang. Oleh kerana sembahyang diwajibkan kepada mukallaf, gugur kewajipan apabila ada haid, maka masuk je waktu sembahyang dia kena cek tengok ada darah tak. Lepas tu penghujung waktu sembahyang sekali, kena cek untuk memastikan darah saat itu masih lagi ada ke ataupun tidak, tak ada dah. Begitu juga ketika sebelum subuh, bagi orang pada bulan Ramadan, sebab dia melibatkan ibadat puasa, maka dia kena cek. Okey, qada tu je, bukan kena cek setiap saat. Okey, boleh faham? Jadi katakanlah ni sebagai contoh. Kita kata gini, kita buat contoh. Orang puan ni dalam pukul 9 pagi dia rasa macam darah keluar. Dia cek memang ada sungguh darah. Okey, kira pukul 9 pagi saat itu darah mula keluar. Pukul 9, pukul 10, 11, 12, pukul 1, pukul 2, pukul 2 rasa macam tak ada darah. Pukul 2 rasa macam tak ada darah. Dia pun cek memang tak ada darah sungguh. Okey, jadi bermakna kita kata darah berhenti pukul 2. Adakah tepat-tepat berhenti pukul 2? Cuma dia masa dia cek pukul 2 tu tak ada darah, dia yakin ketika tu darah telah tiada. Ada kemungkinan darah tiada sebelum daripada tu, ada kemungkinan darah baru tiada. Tu. Tapi hak yang dia yakin darah baru tiada. Hak sebelum tu dia tidak yakin. Maka ambil hak yang yakin, hak yang tidak yakin dibuang. Maksud diabaikan hak yang tidak yakin. Jadi bermakna daripada pukul 9 sampai pukul 2 darah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam sahaja. Okey, boleh faham 5 jam. Okey, oleh kerana tidak cukup 24 jam, maka darah ini pada zahirnya, perhati molek, kita kata pada zahir. Sebab zahir ini boleh bertukar semula. Pada zahirnya bukan darah haid. Sebab tak cukup 24 jam. Apabila darah berhenti pada pukul 2, wajib perempuan ni kena basuh je, tidak perlu mandi. Sebab bukan darah haid. Ni pada zahir. Lepas tu wajib dia kena sembahyang zuhur. Mesti dia kena sembahyang zuhur. Okey, nanti masuk asar tak ada lagi darah sebagai contoh, wajib dia sembahyang asar, maghrib wajib dia sembahyang maghrib, isyak wajib dia kena sembahyang isyak. Baik. Siapa esok pula, saat ni hari Isnin kan? Ni hari Selasa pula. Hari Selasa tiba-tiba pukul 9 pagi tubik semula darah. Okey. Jadi darah tubik semula pukul 9 pagi. Daripada pukul 9 pagi semalam, maghrib, dengan hari ni baru dalam tempoh sehari semalam baru. Jadi tidak lebih lagi daripada 15 hari 15 malam. Jadi bermakna kena kira juga darah yang baru keluar. Kalau tadi 5 jam, baru keluar pukul 9. Tiba-tiba berhenti pukul 2 pula. Kita kata sama juga, berhenti pukul 2 pula. Tak ada darah dah pukul 2. Jadi 5 jam campur dengan 5 jam baru 10 jam. Tak cukup lagi. Jadi kira pada zahirnya darah istihadah. Wajib dia kena basuh saja, tidak wajib mandi, wajib dia kena sembahyang zuhur, asar. Esok begitu juga. Okey, hari pertama jadi gitu 5 jam, hari kedua 5 jam. Hari ketiga 5 jam. Hari keempat 5 jam. Okey, baru 20 jam. Hari kelima 5 jam. Lepas tu berhenti. Jadi kalau capur 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, jadi 25 jam. Jadi mencapai dah sekurang-kurang haid. Maka ketika berhenti setelah daripada cukup 24 jam, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Ni ke semua. Okey, jadi bermakna hak tadi kita hukum istihadah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ternyata di sini bertukar hukum tersebut kepada haid. Sebab tadi kita hukum secara zahir. Di sini dipanggil ternyata darah tersebut rupa-rupanya hak yang pada zahir, hak yang pada asalnya kita hukum sebagai istihadah saat itu tak betul. Sini tapi kita baru tahu di sini. Okey, hak yang kita buat sebelum ni betul dah. Sebab kita ambil hukum zahir. Rupanya apa yang kita hukum secara zahir sebenarnya tidak tepat. Baik, di sini kita ubah balik hukum. Maka ternyata darah tersebut semuanya adalah darah haid kerana cukup 24 jam. Okey, boleh faham? Baik. Jadi soalan-soalan kat lagi kita jawab pada penghujung. Kita jawab pada penghujung. Okey. Jelas ni? Jelas? Nampak dah? Boleh dah? Boleh faham?
Azul tengok soalan-soalan, tengok soalan. Okey. Nampak Jadi apabila darah berhenti pada hari yang kelima, lepas cukup dah 25 jam, maka ketika tu wajib dia kena mandi. Sini baru wajib dia kena mandi. Wajib dia kena semayang. Sebab darah tu cukup 24 jam. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok daripada 5 jam pertama kepada 5 jam kedua, kepada 5 jam ketiga, kepada 5 jam keempat, 5 jam kelima, ni ada di celah ni dipanggil tidak ada darah. Tidak ada darah ni dipanggil benda naqa'. Tidak ada darah yang berada di celah-celah darah satu darah haid. Okey, boleh faham? Sebab 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam ni adalah haid yang sama. Ni dipanggil satu haid sahaja. Jadi tidak ada darah yang berada di celah-celah satu darah haid. Hak ni dipanggil benda naqa' baina dima'i haid. Baina dima'il haid. Benda tidak ada darah di celah-celah darah haid yang satu. Maka naqa' tersebut, apakah hukum dia? Hukum dia mungkin akan datang pengarang kita akan sebut hukum dia. Sebab ni benda yang penting. Jadi hukum dia adalah ada dua pandangan. Pandangan yang pertama dipanggil qaul as-sahbi. Akan datang kita akan bincang. Yang keduanya qaul al-laqti. Qaul as-sahbi ni adalah tempoh yang tidak keluar darah juga dihukumkan sebagai haid kerana ia berada di celah-celah darah haid yang satu. Maka bermakna tempoh tidak ada darah dihukumkan sebagai darah haid. Apa maksud dihukumkan? Kita khabar sebelum daripada haid ni benda haid. Haid ni adalah damu jibillah, darah jibillah. Jadi bermakna hak ni darah haqiqatan. Hak ni darah haqiqatan. Ini haid sungguh. Hak ni haid sungguh. Hak ni haid sungguh. Hak ni haid sungguh. Hak ni haid sungguh. Hak celah ni, hak yang berhenti ni dipanggil dia haid pada hukum. Haidun hukman. Oleh kerana dia berada di celah-celah satu darah yang sama, maka dihukumkan juga dia sebagai haid. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi bermakna ternyata di sini barulah dia mengetahui tempoh tak ada darah itu juga adalah haid, maka sembahyang yang dilakukan dalam tempoh tersebut tidak sah. Cuma dapat pahala. Tidak sah kerana di antara syarat sah sembahyang adalah suci daripada haid dan nifas. Begitu juga kalau benda ni berlaku pada bulan Ramadan. Kalau benda ni berlaku pada bulan Ramadan, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berlaku pada bulan Ramadan, maka kalau dia puasa pada siang hari, maka puasa tu tidak sah. Wajib dia kena qada balik walaupun dia puasa dah. Sebab benda? Sebab tempoh berhenti juga dihukumkan haid. Ini dipanggil qaul benda? Qaul as-sahbi. Begitu juga ketika dia melakukan umrah. Okey, dia datang haid, lepas tu dia haid berhenti, dia pun tawaf. Lepas daripada tawaf, tiba-tiba keluar balik darah. Maka tawaf dia dikirakan tidak sah mengikut qaul as-sahb. Maka wajib dia kena tawaf balik. Tawaf semula. Namun ada pandangan yang kedua dinamakan sebagai qaul al-laqt. Qaul al-laqt maksudnya qaul pungut. Maksudnya tempat yang keluar darah diberi hukum haid, tempat yang tidak keluar darah diberi hukum suci. Jadi atas pandangan yang kedua, sembahyang, puasa, umrah, ibadat-ibadat yang disyaratkan suci daripada hadas besar yang dilakukan di tengah tu, hukum dia sah. Jadi kalau dia sembahyang, sah sembahyang dia. Kalau dia puasa, sah puasa dia. Kalau dia tawaf, sah tawaf dia. Jadi kalau sembahyang, tak apalah, atas pandangan pertama kalau tak sah pun tidak wajib dia qada balik dah. Sebab sembahyang yang ditinggalkan kerana haid tidak wajib qada semula. Cuma masalah puasa dengan i'tikaf. I'tikaf pula benda. Dengan umrah ataupun tawaf. Masalah puasa dengan tawaf. Jadi puasa wajib dia kena qada balik. Hak yang dia buat dapat pahala dah sebab dia buat apa hak yang zahir bagi dia. Cuma ternyata selepas daripada tu tidak sah. Ternyata dia buat puasa dalam ketika dia haid. Maka wajib dia kena qada semula. Sama juga kalau dia tawaf dah, maka tak sah tawaf atas pandangan yang pertama. Atas pandangan pertama tak sah puasa, atas pandangan kedua sah puasa. Tawaf kita juga atas pandangan pertama tidak sah tawaf, atas pandangan kedua sah tawaf. Dan boleh bagi perempuan yang mengalami perkara ini ketika dia melakukan umrah, dia ambil pandangan yang kedua. Boleh. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan pertama. Qaul as-sahab. Pandangan yang kedua adalah pandangan dhaif. Tapi pandangan dhaif boleh diamalkan untuk diri dia. Tetapi tidak boleh difatwakan. Untuk fatwa, mesti kita kena ambil pandangan mu'tamad. Pandangan yang kuat. Muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas tak masalah ni? Jelas. Okey, selagi hak yang perlu kita kena sebut juga, ketika kita kata sekurang-kurang haid sehari semalam, perempuan ketika dia melihat darah, yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Dia panggil dia melihat darah di dalam waktu imkanil haid. Di dalam waktu hak yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Okey, jelas ha? Maka apa hak yang disebut oleh ulama, perempuan tu kena mengambil hukum haid secara zahir, walaupun darah itu belum lagi mencukupi 24 jam. Selama mana darah sedang keluar di dalam waktu imkanil haid, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid walaupun belum mencapai 24 jam. Okey, jelas tak? Sebagai contoh, orang puan ni mula keluar darah pada pukul 11 tengah hari. 11, 12 sejam. Pukul 1, 2 jam. Pukul 2, 3 jam. Jadi apabila pukul 2, 3 jam, sedangkan tak cukup lagi 24 jam darah sedang keluar, masuk waktu zuhur. Adakah wajib dia ke semayang? Tak, kata ulama' dah boleh semayang dah, haram semayang dah. Dah kan tak cukup lagi 24 jam? Betul tak cukup lagi 24 jam, tapi darah ni sedang keluar. Dan ketika mana darah tu keluar, boleh, mana darah saat itu keluar dalam waktu imkanil haid, maka dia kena mengambil hukum haid secara zahir. Okey, jelas tak? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, okey, apabila kita faham apa hak yang kita bincang saat ni, apa hak yang kita huraikan saat ni, kita akan faham apa hak yang disebut dalam buku kita ni. Tengok apa hak yang disebut. Katanya aqallu zamanil haid wa aqallu zamanil haid yawmun wa lailatun muttasilah. Sekurang-kurang tempoh haid sehari semalam secara bersambung. Wa huwa 24 sa'ah, iaitu 24 jam. Wa illam tatalaffaq illa min 14 yawman mathala, walaupun tidak berkumpul ataupun tidak berhimpun melainkan daripada 14 hari. Walaupun tidak berhimpun melainkan daripada 14 hari. Maksudnya 24 jam tu berlaku dalam tempoh dalam tempoh 14 hari. Okey, boleh faham kan? Saat ni kita buat contoh dalam tempoh apa hari? 5 hari. Okey, darah 25 jam tapi haid dia sebenarnya adalah 5 hari. Cuma nak menentukan haid dia saat itu 5 hari ke 6 hari, bagi darah yang keluar secara putus-putus, pastikan darah kena cukup 24 jam. Kalau cukup 24 jam, bukan setakat darah, bahkan tempoh berhenti yang berada di celah-celah darah tersebut juga dihukumkan sebagai tempoh haid. Jelas? Okey. Katanya, fala budda an yakuna majmu'u zamanid dami 24 sa'atan khilala 15 yawman fa aqal. Maka mesti. La budda, maka mesti begini. Mesti bahawa majmu' maksud dia keseluruhan zamanid dam, keseluruhan tempoh darah, masa darah saat itu 24 sa'ah, mesti 24 jam, khilala 15 yawman fa aqal, dalam tempoh 15 hari ke bawah. Fa aqal 15 hari ke bawah. 14 hari, 13 hari. Okey, boleh faham? Jelas Okey, buat contoh. Falau ra'at kulla yawmin sa'atan minad dam. Sekiranya seorang perempuan melihat, ra'at ay ra'atil mar'ah, seorang perempuan melihat kulla yawm, setiap hari, sa'atan minad dam, 1 jam daripada darah. Dalam kitab ni kalau sebut kata sa'ah, makna 1 jam. Tetapi kalau dalam kitab hadis, dalam kitab-kitab fiqh lama, kalau sebut sa'ah bukan maksud 1 jam. Okey, boleh faham? Sa'ah ni ada satu tempoh, masa. Okey, boleh faham? Sebab pengiraan 24 jam ni bukanlah pengiraan yang lama baru lagi kan. Tu kita kena faham. Ini kitab baru. Okey, kita fahamlah sa'ah di sini makna jam. Falau ra'at kulla yawmin sa'atan. Contoh kita katakan jangan tak makna 1 jam pula sa'ah. Ketika malaikat Jibril mari tanya kepada Rasulullah. Contoh kita ambil satu hadis. Ketika malaikat Jibril mari tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, mata sa'ah? Bilakah as-sa'ah? As-sa'ah ni kita kata bilakah 1 jam? Gitu. Bukan. Apa makna as-sa'ah di sini? Maksud dia kiamat. Jadi sa'ah kalau dalam hadis ke, dalam Quran ke, ataupun dalam kitab-kitab fiqh lama, kita tidak boleh letak 1 jam. Dia ada makna-makna yang tersendiri. Kita tak berbincanglah tu, cuma kita nak cover secara ringkas sahaja.
Sekiranya seorang perempuan melihat setiap hari 1 jam minad dam daripada darah. Sejam sehari darah. Wa majmu'uhu fil 15 yawman 15 sa'atan. Mana tepat, tak apa nak tepat ni Zul kalau daripada sudut nahwu. 15 sa'atan. Okey, sa'atan tamyiz. Dia kena akas. Adat dengan ma'dud. Dia kena katakan khamsata, bukan, 15 sa'atan. Kena kata gitu, betul? 15 sa'atan. Dia kena kata gitu. Okey, tak apalah. Kita tak payah bincang sangatlah berkenaan dengan nahwu. Sebab dia kadang-kadang kitab baru ni kitab barulah. Kitab baru ni kadang-kadang tak apa nak tu mana. Nahwu ni tak apa nak tu manalah. Kitab baru. Baik, mungkin cetokan, mungkin cetok, mungkin ada beberapa kemungkinan. Kadang-kadang kitab-kitab baru ni tak apa nak tu mana bab nahwu ni. Baik, tak apalah kita tak payah tu mana. Dia sebenarnya dia sa'ahkan muannas. Dia kena akas dengan khamsah, okey dah, tapi asyara tu. Asyara dia kena sama. Betul tak gitu? Betul tak? Zo, betul tak? Ke tengah check ya? Cuba check. Betul ke tak? Betul tak? Baik. Dia katakan katanya wa majmu'uhu fil 15 mana? Sekali falau ra'at kulla yawmin sa'atan min ad-dam, sekiranya seorang perempuan melihat setiap hari 1 jam daripada darah, wa majmu'uhu fil 15 yawman, okey, dan perhimpunannya dalam tempoh 15 hari, 15 sa'atan, 15 jam. Dia kalau hak yang betulnya kena katakan so 15 sa'atan. Kerana sa'atan adalah ma'dud dia. Dia kena sama dia muannas dengan muannas lafaz asyara tu. Betul tak? Tapi lafaz khamsah tu kena akas. Kalau ma'dud dia muzakkar, tu kena muannas. Okey, itu begitu kaedah adat dia panggil. Kaedah adat begitu. Sekali lagi tu kita sebut bab tata bahasa Arab. Okey, sekiranya seorang perempuan melihat setiap hari sejam daripada darah dan perhimpunannya keseluruhannya dalam tempoh 15 hari hanya 15 jam sahaja. Okey, jadi cukup tak? Cukup tak? Tak cukup. Maka ketika tu falaisa bihaid, maka bukanlah haid. Darah tersebut bukanlah haid. Bal huwa damu fasad, bahkan ia adalah darah fasad. Bahkan ia adalah darah fasad. Sebab tak cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari. Walau balagad dam 24 lakinnahu fi akthara min 15 yawman falaysa bihaid. Sekiranya cukup darah saat itu 24 jam. 24 ay sa'atan, cukup 24 jam. Tapi tetapi darah tersebut berlaku fi akthara min 15 yawman, berlaku dalam lebih daripada 15 hari. Okey, boleh faham? Dalam tempoh 20 hari, capu-capu cukup 20 hari baru cukup 24 jam. Maka falaisa bihaid, maka bukanlah darah tersebut sebagai darah haid. Okey, jelas Nanti kita buat kesimpulan. Okey, kita buat kesimpulan sekali lagi sebelum kita pergi perbahasan yang berikutnya. Dan semua soalan insya-Allah kita akan jawab pada penghujung. Pada penghujung dalam lebih kurang dalam pukul 50 atau 5.55 tinggal berbaki 5 minit. InsyaAllah kita akan cuba jawab soalan yang diajukan oleh peserta-peserta yang mengikuti secara live pengajian kita. InsyaAllah. Banyak soalan. Yang minggu lepas kita jawab lagi. Baru ni. Jawab dah. Ni lah. Okey. InsyaAllah kita jawab sekadar kita sempat. Jadi kesimpulan begini. Hak yang kita bincang ni adalah sekurang-kurang tempoh haid. Okey, sekurang-kurang tempoh haid sehari semalam maksudnya 24 jam. Kalau tidak cukup 24 jam, darah yang keluar maka bukan haid. Okey, 24 jam ni kita kena kira secara zahir sahaja. Okey, boleh faham ni? 24 jam kira secara zahir. Perempuan hak yang keluar darah adakala keluar secara berterusan, maka pengiraan 24 jam bagi perempuan kategori ini mudah. Kalau mula keluar pukul 9 pagi hari Isnin, jadi bermakna pukul 9 pagi hari Selasa, cukup 24 jam.
Hak yang payahnya bagi perempuan hak yang keluar darah putu-putu. Perempuan hak yang keluar darah putu-putu, maka dia kena kira tempoh darah tersebut. Kalau cukup 24 jam, maka haid. Kalau tak cukup 24 jam, bukan haid. Lepas tu nak kira dalam tempoh berapa hari? Dalam tempoh 15 hari. Kalau darah yang keluar putu-putu dalam tempoh 15 hari tu cukup 24 jam, maka haid. Kalau tak cukup 24 jam, bukan haid. Walaupun cukup 24 jam, kalau kira dalam tempoh 20 hari. 15 hari tak cukup. Tapi kalau capur 20 hari tu cukup lah. Tak, bukan haid. Sebab dia mesti kena kira dalam tempoh 15 hari sahaja. Okey, jelas masalah tu? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya ghalibul haid, kebiasaan haid. Kebiasaan ni adalah melihat kepada ramai-ramai orang puang datang haid begini. Perempuan yang ramai-ramai kebiasaan orang puang haid dia beginilah. 6 ataupun 7 hari. Itu maksud wa ghalibuhu sittun au sab'atu ayyam. Ghalibnya adalah 6 ataupun 7 hari. Okey. Jelas? Lepas tu seterusnya aktsarul haid, sebanyak-banyak haid. Okey, kita nak bincang berkenaan dengan sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa aktsaruhu zamanan 15 yawman bilayaliha wa illam tattasil. Sebanyak-banyak haid adalah nisbah masa dah. Sebanyak-banyak haid nisbah masa adalah 15 hari. 15 hari ni bukan kira tempoh darah. Perhati murid, bukan kira tempoh keluar darah. Tapi kira dia tempoh masa. Faham tak? Kalau hak 24 jam ni kira dia tempoh keluar darah. Betul tak gitu? Tempoh keluar darah. Hak ni 15 hari ni kita kira dia tempoh masa. Sebab mungkin perempuan ni keluar darah, tempoh masa berlaku keluar darah dalam 15 hari. Tapi kalau kira darah tak cukup 15 hari. Sebagai contoh, hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 10 jam, hari keempat 10 jam. Sampai ke hari ke-15 10 jam, lepas hari ke-16 tak datang dah. Jadi bermakna haid dia adalah 15 hari. Okey. Darah sekali dengan naqak yang berada di celah darah semuanya haid belaka. Betul tak? Tapi darah cukup tak 15 hari darah. Darah tak cukup 15 hari. Tapi tempoh saat ni tu cukup 15 hari. Jelas? Okey, sebanyak-banyak haid adalah 15 hari. Ni sebuah masa lah. 15 hari, 15 malam. Wa illam tattasil. Sebab tu dia kata sekalipun tidak bersambung. Tattasil ay tattasilid dima'. Tidak bersambung darah. Walaupun darah tidak bersambung, maka dikirakan darah tersebut sebagai darah haid kalau cukup. Benda? Cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari itu. Dalam masalah sebanyak-banyak haid 15 hari ni, antara benda yang penting, yang perlu kita kena tahu adalah cara pengiraan 15 hari. Kita kena tahu bagaimana cara pengiraan 15 hari. Kalau kita kira, okey, darah keluar pada, contoh ni, anda buat contoh biasa, hak mudah-mudah. Contoh hak mudah-mudah lah. Contoh hak mudah-mudah biasa kita buat contoh. Darah mula keluar pada 1 Muharram. 1 Muharram. Okey, satu hari bulan darah mula keluar. Jadi orang puang ada setengah rupan dah kata darah mula keluar 1 hari bulan. Jadi cukup 15 hari 15 malam adalah 15 hari bulan. Dah cuba kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Jadi kalau keluar 1 hari bulan, jadi kena cukup 15 hari bulan lah. Sebenarnya bukan begitu cara kira dia. Cara kira bukan begitu. Bukan begitu 15 hari 15 malam. Cara kira 15 hari 15 malam begini. Hak yang betulnya. Kalau katakanlah darah keluar 1 Muharram pada pukul 12 tengah hari. 1 Muharram 12 tengah hari darah mula keluar. Jadi bermakna 12 tengah hari 2 Muharram sehari semalam. Betul tak? Sebab daripada 12 tengah hari 1 Muharram hingga 12 tengah hari 2 Muharram cukup 24 jam. Okey, baru sehari semalam. Jadi 12 tengah hari 3 Muharram baru 2 hari 2 malam. 12 tengah hari 4 Muharram baru 3 hari 3 malam. 12 tengah hari 5 Muharram baru 4 hari 4 malam. Jadi bermakna cukup 15 hari 15 malam adalah pada pukul 12 tengah hari 16 Muharram. Okey, jelas. Jadi kalau darah mula keluar pada 12 tengah hari 1 Muharram, maka cukup 15 hari 15 malam adalah pada 12 tengah hari 16 Muharram. Bukan pada 15 Muharram. Okey, ni antara benda yang penting yang perlu kita kena faham, yang perlu kita kena tahu cara pengiraan. Okey, jelas
Dan bagi ustaz ataupun ustazah, bahagian rujukan bab darah wanita ni, ketika perempuan kata darah saya ni keluar lebih daripada 5 hari dah ni ustaz. Dia kena tanya, darah awak saat ni tu keluar daripada hari menda pukul berapa, bererti hari menda pukul berapa. Supaya kadang-kadang anda pernah diajukan kepada kita soalan tersebut. Dia kata lebih daripada 15 hari. Ternyata bila kita tanya bila keluar, dia kata keluar pada pagi dalam pukul 8 gitulah pagi mula keluar. Lepas tu berhenti dalam pukul sekian-sekian. Lah kita tengok lah tak cukup lagi 15 hari ni makcik. Tak cukup lagi 15 hari ni kak. Tak cukup lagi 15 hari ni dek. Sebab cara 15 hari, kira 15 hari macam yang kita khabar tadi. Bukan cara macam awak kira tu. Awak kira tu sebenarnya dah cukup lagi 15 hari baru 14 hari. Dia kata, Kang, tubik 1 hari bulan, Kang. 1 hari bulan, dah 1 bulan, cukup 15 hari bulan. Cuk tak kira molek. Kau tak nak pandang kira. Ni kita tambah cerita je ni. Kita tambah cerita. Ya tak kata gitu pun. Dah betul, awak tu silap kira. Sebab kita kira gini, kalau awak keluar pukul 10 pagi, 1 Muharram, jadi cukup sehari semalam, 2 pukul 10 pagi, 2 Muharram. Jadi pukul 10 pagi 3 Muharram baru 2 hari 2 malam. 10 pagi 4 Muharram baru 3 hari 3 malam. Jadi bermakna nak cukup 15 hari 5 malam adalah 10 pagi 16 Muharram. Itu cara kira dia. Baik. Dia kadang-kadang begitulah. Ustaz Hafiz Ali Makhdum gitu. Kadang-kadang dia yang salah dia kata kita salah. Semangat lain tu kau Ustaz Hafiz. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita kena faham cara kira tu. Cara kira kena betul. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah apabila kita faham bahawasanya sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam, maka perempuan yang mengatakan bahawasanya darah yang keluar lebih daripada adatnya adalah darah istihadah, sedangkan darah tersebut belum lagi melepasi 15 hari, maka perempuan itu telah melakukan kesilapan mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Maksud dia benda? Okey. Orang puang ni biasa haid dia 6-7, gitulah. 6 hari setengah, 7 hari. Dah biasa lah, hari ke-8 tak tubik dah biasa, hari ke-9 tak tubik dah. Tiba-tiba bulan ni hari ke-8 masih lagi ada darah. Hari ke-9 masih lagi ada darah. Maka ada perempuan terus dia kata hari ke-8, hari ke-9 tu istihadah. Sebab apa dia? Sebab dia kata darah tersebut keluar melepasi tempoh adat dia. Itu sebenarnya salah. Itu tak betul. Kerana benda? Kerana tempoh adat adalah kembali kepada kebiasaan yang berlaku kepada perempuan. Itu yang pertama. Yang keduanya, adat perempuan boleh berubah daripada lebih kepada kurang, daripada kurang kepada lebih. Tak nak gitu. Boleh bertambah dan boleh berkurangan. 2. Yang ketiganya, kebanyakan ataupun sebanyak-banyak haid 15 hari. Sebab itulah perempuan walaupun darah saat itu keluar lebih daripada tempoh adat dia, selama mana tidak melepasi 15 hari, maka kesemuanya itu adalah darah haid. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di antara benda yang penting. Kita ada soalan, anda masih lagi lah ingat soalan. Sebab kita maksudnya kita mencebur diri dalam bidang darah perempuan walaupun kita tidak mempunyai darah. Lama dah. Lama sangat dah kita menceburi berkenaan dengan darah perempuan ni. Masa kita belajar tu kita tidak mendalami sangat. Kita hanya belajar untuk faham sahaja. Tapi lepas daripada kita mula buat daurah, kita mula buat kelas khusus untuk perempuan, lebih kurang dalam 10 tahun dah lebih kurang lah. Jadi lebih daripada 10 tahun. Lebih kurang. Lebih tepat anda lupa. Maka jadi banyak dah pengalaman kita dalam bab berkenaan dengan permasalahan darah perempuan. Jadi macam-macam dia yang kita jumpa, macam-macam permasalahan yang kita jumpa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hamba nak khabar benda saat ni, dah ingat dah kita nak khabar benda ni. Lupa nak khabar benda. Soalan. Jadi ada soalan yang sebelum daripada ni. Bagus kami ingat lagi dia. Okay. Dia dua je. Anda tak ingat sungguh ke ataupun anda ingat cuma nak test kami. Dua je. Tapi sebenarnya tak ingat sungguh. Sebab bagi cerita bab tu. Okey. Jadi ada soalan yang sebelum daripada ni, dia kata lagu mana? Ustaz, kalau darah tu lebih daripada 15 hari, ingat tak? Ada soalan rasanya masa hari Rabu baru ni ataupun hari Khamis. Dia kata kalau lebih 15 hari tu hari yang ke-16 tu istihadah ke? Ada soalan lagu tu. Baik, gini. Kita akan perinci. Kita akan buat perincian dalam masalah ni sebenarnya. Pada hari ni dah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat kalau ada kesempatan waktu lah. Perempuan yang keluar darah melepasi 15 hari, jadi bermakna darah dia telah melepasi sebanyak-banyak haid. Maka kita kena faham perempuan saat ni tu, dalam tempoh tersebut, darah keluar lebih daripada 15 hari, 15 malam tu, ada darah haid dan ada darah istihadah. Okey, boleh faham? Perempuan apabila darah dia keluar melepasi 15 hari, maksud hari ke-15, hari ke-16 masih lagi ada darah, maka bermakna dalam tempoh tersebut ada haid dan ada istihadah. Cuma penentuan haid dan penentuan istihadah dia ada kaedah dia. Tidak boleh kita pakai hukum 15 hari 15 malam haid, hari ke-16 adalah istihadah. Itu tidak boleh. Kita pakai terus hukum lagu tu. Istilah Zo kata benda, pakai pancung. Tak betul lagu tu. Jangan pula kata, ustaz, dalam buku-buku saya belajar masa kecil begitu. Jangan kata gitu. Sebab kita yang bercakap ni, kita bercakap di atas dasar ilmu. Apa yang disebut oleh para ulama mu'tabar di dalam kitab-kitab mereka, dan kita akan bincang masalah ni akan datang. Baik. Jadi ramai perempuan yang kata lagu tu, kalau darah melebihi 15 hari, dikatai ke-16 tu istihadah, hari pertama sehingga hari yang ke-15 adalah haid, kerana dia kata dah sebanyak-banyak 15 hari kan, jadi lebih 15 hari istihadah lalu, hak 16 istihadah, 15 pertama sampai ke-15 tu haid. Hal tu sebenarnya tidak betul, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau pernah belajar benda gitu sebelum daripada ni, hal tu kena perbetulkan semula. Sebenarnya adalah kesilapan yang cukup teruk sebenarnya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang betul bagaimana hak betul? Hak betul yang pertama kita kena tengok. Kalau sekiranya darah tu berhenti sebelum hari yang ke-16. Hari yang ke-16, sebelum hari yang ke-16 berhenti. Lepas daripada hari yang ke-16 datang semula. Maka darah yang dalam lingkungan 15 hari saat itu haid, darah yang datang selepas daripada hari yang ke-16 adalah istihadah. Sebagai contoh, daripada hari pertama sampai hari yang ke-14 tengah. 14 tengah. 14 3 suku. Datang darah. Lepas tu berhenti. Berhenti 12 jam berhenti. Tiba-tiba pada hari yang ke-16 tu datang balik darah. Maka darah yang datang balik pada hari yang ke-16 adalah istihadah. Kerana darah tersebut datang pada tempoh suci. Darah datang dalam tempoh suci. Kerana perempuan yang mengalami suci, mesti kena cukup 24 jam barulah perempuan yang mengalami suci, mesti kena cukup 15 hari barulah boleh kita hukum darah yang selepas daripadanya adalah haid yang baru. Okey, sekali lagi ya. Kita buat contoh sekali lagi ya. Seorang perempuan dia datang darah selama 14 hari setengah. 14 hari setengah. Sehari semalam darah tak mari. Jadi hari yang ke-16 mari semula darah. Maka darah hari yang ke-16 adalah istihadah, manakala 14 hari setengah itu adalah haid. Baik, kenapa kau hari yang ke-16 tu istihadah? Kerana darah tersebut datang dalam tempoh suci. Kerana perempuan ni telah mengalami suci, maka tidak boleh kita nak hukum darah yang berikutnya sebagai haid yang baru, melainkan kena dia mencapai sekurang-kurang suci 15 hari. Kalau darah datang sebelum cukup 15 hari suci, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Jelas Zul? Zul kena khabar kalau anak silap. Kadang bukan silap kan, kadang-kadang kita nak mikir lain, kita kata lain. Min, khabar min. Kadang-kadang nak kata lain, nak mikir lain, tapi mulut tersasur pergi kata lain. Kena khabar balik kena khabar mudah Baik. Okey, satu. Yang kedua,
Berbeza dengan masalah, daripada hari pertama sehingga hari yang ke-15 darah tidak berhenti, hari ke-16 masih lagi tidak berhenti. Bersambung daripada 15 kepada 16, 17, masih lagi ada darah. Maka tidak boleh kita kata hari yang ke-16 ke atas adalah istihadah, Sabtu ke-15 adalah haid. Tidak boleh. Okey, boleh faham? Perempuan yang darah melepasi 15 tanpa berhenti, perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mustahadah fil haid. Perempuan yang ada darah istihadah, bercampur di antara darah istihadah dengan darah haid dia. Maka penentuan berapakah hari haid dia, berapa hari darah istihadah dia akan datang. Kita akan bincang. Perempuan ni terbahagi kepada 7. Jadi kita kena tahu setiap satu daripada 7 ni, dan kita kena tahu perempuan tu masuk dalam kategori mana, sebab hukum dia berbeza. Baik. Okey, nanti kita akan jawab balik soalan. Semua soalan kita akan kumpul dulu. Kita akan jawab lepas daripada ni. Lebih kurang dalam 4 minit lagi kita akan jawab soalan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya aqallu zamani tuhur, sekurang-kurang tempoh suci. Sekurang-kurang tempoh suci. Kita dalam masalah suci, dalam bab kita bincang berkenaan dengan darah haid, kita akan bincang berkenaan dengan suci. Suci dia ada tempoh dia. Ada tempoh sekurang-kurang suci, ada tempoh kebiasaan suci, dan ada tempoh sebanyak-banyak suci. Okey, boleh faham? Maksud suci di sini adalah suci di antara dua darah haid. Ni darah haid yang pertama, ni darah haid yang kedua. Maka berlaku suci di celah tu. Okey, suci itulah yang kita nak bincang. Berapa kau tempoh sekurang-kurang suci? Berapa kau tempoh kebiasaan suci, dan berapa kau tempoh sebanyak-banyak suci? Itu yang kita akan bincang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana perbahasan suci ni panjang lagi, maka kita ada lebih kurang dalam 8 minit lagi. Jadi kita pergi kepada jawab soalan. Kerana soalan kita banyak kan? Okey, kita cuba jawab soalan sekadar kita sempat. Hak yang kita tidak sempat, kita akan tangguh pada minggu-minggu berikutnya. Wallahu a'lam. Baik. Berkenaan dengan sufrah dan kudrah, Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Talibin menyebut bahawasanya was-sufratu wal kudratu haidun fil asah. Kuning dan keruh adalah haid mengikut kaul asah. Asah ni adalah pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan inilah yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi bermakna di sana ada pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya haid kuning dan keruh bukan haid. Okey, kuning dan keruh bukan haid. Jelas. Jadi mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kuning dan keruh juga haid. Apabila cukup syarat-syarat dia. Mana cukup syarat dia? Kalau sekiranya kuning dan keruh saat itu keluar di dalam waktu imkanil haid. Waktu boleh kita hukum dia saat itu adalah haid. Iaitu perempuan sudah cukup umur dia 9 tahun. Dan kalau datang dah haid sebelumnya, kena cukup suci 15 hari 15 malam. Okey, itu dipanggil waktu imkanil haid. Kena cukup suci 15 hari 15 malam dan tidak melepasi 15 hari 15 malam daripada permulaan keluar darah. Okey, apabila cukup syarat-syarat dia, maka ketika tu kuning dan keruh dihukumkan sebagai haid. Sama ada dia keluar sebelum daripada keluar darah merah ataupun keluar selepas daripada keluar darah merah. Wallahu a'lam. Okey, itu secara ringkas. Soalan Ustaz, seorang wanita melihat darah keluar selama 7 jam pada hari pertama dan 15 jam pada hari yang ke-15. Kemudian darahnya berhenti. Seorang perempuan pada hari yang pertama dia melihat darah sebanyak 7 jam. Pada hari yang ke-15, 15 jam. Betul gitu? Jadi lepas tu darah berhenti. Jadi bermakna cuba kita campur di antara 7 jam dengan 15 jam. Baru berapa jam? 22 jam. Jadi cukup tak 24 jam? Tak cukup. Mi kata berapa Mi? 23 Mi? 12 jam. Oh, mana jauh kat Mi? Okey. Jadi 22 jam. Okey, cukup tak sekurang-kurang haid? Tak cukup. Maka darah tersebut sebagai darah istihadah. Okey, jelas tak? Okey, tu kita hukum secara keseluruhan. Seluruh keseluruhan kita tengok start pada awal sampai ke akhir
kita hukum dia istihadah. Tapi daripada sudut amalinya. Daripada sudut pelaksanaan yang perlu dilakukan oleh perempuan. Perempuan ni kalau dia tengok darah keluar, darah keluar dalam tempoh yang boleh dihukumkan haid pada zahirnya haid. Jadi, jang yang pertama, jang yang kedua sampai ke 7 jang tu kalau melibatkan sembahyang, dia tak boleh sembahyang lagi. Tak boleh sembahyang lagi. Pada zahirnya haid. Lepas daripada 7 jam keluar darah berhenti, ternyata di situ baru dia tahu lah darah istihadah ni. Okey. Jadi saya kena sembahyang ah. Okey, saya kena sembahyang. Wajib tak mandi? Tak wajib mandi kerana tidak cukup 24 jam kan. Sebab tidak ada perkara yang mewajibkan mandi. Lepas tu sembahyang hak yang ditinggal wajib dia kena qada balik. Sebab dia ternyata dia tinggal saat ni tu tidak betul. Tetapi dia tinggal mengikut zahir dia. Maka tidak berdosa. Dan dia buat sebenarnya dapat pahala. Sebab dia tengok pada zahirnya darah yang keluar tu darah haid. Cuma dia tidak tahu darah tu akan berhenti sebelum cukup 24 jam. Jadi dia tak semayang tu betul dah. Cuma dia tak semayang saat ni tu pada hakikatnya tak betul. Cuma dia tahu hakikat tak betul ketika selepas daripada darah berhenti, selepas daripada berlalunya 7 jam. Betul tak gitu? Jadi wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggal. Jelas ha? Tiba-tiba hari ke-15 mari semula. Darah mari semula. Dia kira daripada hari pertama. Baru hari yang ke-15. Jadi masih lagi dikirakan haid tak boleh sembahyang ah. Tak boleh sembahyang, tiba-tiba cukup 15 jam berhenti. Dia kena capur 7 jam 15, baru 22 jam. Tak cukup 24 jam. Darah istihadah rupanya. Okey, hukum zahir berubah. Dia tinggal tak sembahyang dalam tempoh 15 jam. Tinggal sembahyang, wajib dia kena qada balik. Kerana darah istihadah dia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang. Okey. Apakah perbezaan naqak dan fatrah? Okey, sebenarnya kalau bagi yang mengikuti pengajian pada hari Khamis baru ni, Khamis Karim dia. Kita buat Khamis baru ni kan, kita ada buat dah perbezaan di antara naqak dengan fatrah. Kita sebut lagi. Naqak dengan fatrah, perbezaan di antara naqak dengan fatrah sebenarnya gini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita nak kata kita faham soalan dia bukan semata-mata naqak, bukan mujarradun naqak. Bukan mujarradun naqak, bukan semata-mata naqak. Tetapi naqak yang berada di celah darah haid. Okey, boleh faham? Sebab kalau semata-mata naqak, tuhur pun dipanggilkan naqak. Sebab naqak ni tidak ada darah. Sama ada tempoh tersebut pada hukum haid ataupun tempoh tersebut pada hukum suci, semuanya dipanggil naqak. Cuma kita faham soalan dia adalah perbezaan di antara naqak dengan fatrah. Perbezaan di antara naqak dengan fatrah. Naqak yang berada di celah-celah haid. Dan biasanya soalan begini diajukan oleh orang yang biasa belajar dah bab haid. Dan soalan yang begini biasa yang diajukan orang yang tak biasa belajar lagi, dia tidak faham benda naqak, benda fatrah pun tak tahu. Biasanya soalan begini diajukan oleh orang yang belajar dah bab haid. Dan orang yang belajar bab haid dia tahu dah, dan mungkin soalan ni untuk uji orang ngajar. Dan mungkin soalan ni bukan uji, cuma nak bagi penjelasan kepada orang lain. Faham? Dia orang yang bertanya ni qasak dia berbeza. Tapi sama ada qasak dia untuk uji ataupun untuk tujuan untuk mengajar orang lain, dia boleh kita bertanya soalan yang kita tahu tujuan untuk kita ajar orang lain. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dalilnya adalah hadis Jibril. Yang mana Jibril mari jumpa dengan Nabi SAW. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Malaikat Jibril mari jumpa dengan Rasulullah, bertanyakan kepada Rasulullah beberapa soalan. Adakah malaikat Jibril tidak tahu soalan tersebut? Jawapan dia, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anis sa'ah, akhbirni an amaratiha, anil ihsan, anis sa'ah, an amaratiha. Adakah dia tidak tahu? Dia tahu. Tetapi ketika dia mari tanya Rasulullah, tujuan dia untuk mengajar. Sebab pada penghujung hadis kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, Ya Umar, atadri manis sa'il? Kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai Umar, mu tahu tak siapa yang bertanya? Kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia mari adalah kerana nak ajar kamu agama kamu. Rupanya dalam soalan saat itu dia nak ajar. Boleh? Tanya, tujuan tanya adalah untuk untuk orang lain tahu. Okey, tak ada masalah. Dan ada tanya untuk test. Ustaz ni warna pandai ke dok benda dia tahu dah nak tengok
Kalau ustaz ni tak pandai, dia pun buat keratang video lagi. Dia pun post dalam Facebook. Dia pun viral. Dia kata ni salah gini tak betul Allah Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana tak ada masalah. Ana gini, sebab dia kata kita ulang kaji ustaz, maaf tanya dah. Gini, sebenarnya ana tidak menjadi masalah. Orang yang belajar dengan ana dia tahu. Ana bersikap terbuka dan ada menerima sebarang kritikan. Dan ana menerima sebarang teguran dan sebarang kritikan. Ana tidak menjadi masalah. Baik, sebab hak yang kita bincang ni bukanlah peribadi kita, tetapi hukum hakam. Bang, hukum hakam berkait dengan agama. Baik. Jadi kalau sekiranya ada kritikan, tidak menjadi masalah, kita terima kritikan tersebut kalau sekiranya betul. Kalau tidak betul, kita akan perjelaskan, kita akan jawab mana hak yang tidak betul. Dan begitu cara ana. Betul kan Fendi kan? Kan ana pernah marah orang kritik. Tak pernah marah orang. Tidur je kita marah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Perbezaan di antara naqah dan fatrah. Naqah adalah tempoh darah berhenti, tetapi berhenti daripada mengalir. Fatrah juga tempoh darah berhenti daripada mengalir. Cuma perbezaannya, naqah kalau perempuan tu cek, tidak ada darah. Tapi fatrah masih lagi ada darah. Di fatrah ni, kalau kita nak faham lebih tepat lagi adalah, di fatrah ni adalah tempoh berhenti baina dafa'atid dima'. Ya, darah dia keluar sekali, lepas tu dia keluar pula gini. Dia keluar sekali, lepas tu keluar. Okey, daripada daf'ah yang pertama kepada daf'ah yang kedua, dia berhenti sekejap. Tapi kalau cek, masih lagi ada kesang darah. Maka tu dipanggil benda fatrah. Okey, boleh faham? Kalau lebih lama tempoh berhenti di antara daf'ah dengan daf'ah berikutnya, lebih lama tempoh berhenti daripada satu daf'ah kepada daf'ah berikutnya, maka tu yang dipanggil sebagai naqah. Jelas Kedua-dua sama ada naqah ataupun fatrah, tapi dengan syarat naqah yang berada di celah-celah satu haid, kedua-dua keadaan tersebut adalah haid menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Bagaimana nak solat jamak dalam istihadah? Okey, masalah jamak, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud sembahyang jamak ni adalah kita sembahyang. Sebenarnya kita tidak bincang pun bab ni sebenarnya, tapi dia tanya soalan di luar daripada perbincangan kita dan kita cuba jawab sekadar kita sempat. Masalah jamak sembahyang ni, dia pada asalnya kita kena tahu bahawasanya setiap sembahyang ada waktu dia masing-masing. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang adalah menjadi kewajipan yang ditetapkan ke atas orang yang beriman, yang mana ketetapan tersebut ada waktu dia. Ada waktu dia. Begitu juga di sana ada hadis-hadis yang Rasulullah menyatakan waktu sembahyang. Sepakat ulama mengatakan, okey, kita kata sembahyang ada waktu dengan berdasarkan kepada dalil Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, berdasarkan kepada dalil hadis. Hadis maksudnya banyak sekali hadis yang Rasulullah menyatakan waktu-waktu bagi sembahyang. Lepas tu yang ketiganya adalah berdasarkan kepada ijma' ulama. 3 dalil yang menjadi sandaran bahawasanya setiap sembahyang perlu dilakukan di dalam waktunya. Namun dalam hal-hal tertentu syarak kita mengizinkan, memberi rukhsah kita buat jamak. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, boleh buat jamak 2 keadaan sahaja. Boleh buat jamak 2 keadaan sahaja. Yang pertamanya, ni mengikut pandangan mu'tamad. Yang pertamanya ketika bermusafir apabila cukup syarat dia. Yang ketiganya ketika hujang apabila cukup syarat dia. Selain daripada 2 sebab ni, tidak boleh kita buat jamak mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Termasuklah perempuan mustahadah. Tidak boleh dia buat jamak. Baik. Dan tu ada hadis yang sebahagian daripada sahabiyat yang mengalami darah istihadah, dia buat jamak. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya jamak tersebut adalah jamak yang dinamakan sebagai jamak suri ataupun jamak suwari. Jamak yang dinisbahkan kepada bentuk sahaja jamak. Maksudnya dia melakukan sembahyang zuhur pada akhir waktu, sembahyang asar pada awal waktu. Okey, boleh faham. Namun ada sebahagian daripada ulama, termasuk pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, mengatakan boleh juga jamak kerana ada kesusahan untuk dilakukan sembahyang setiap waktu di dalam waktunya. Termasuklah perempuan yang mustahadah boleh buat jamak. Jadi boleh perempuan mustahadah buat jamak, ambil atas pandangan ni. Wallahu a'lam.
Okey, ada soalan lain lagi? Ustaz, darah keluarnya mesti dengan cara mengalir ke? Ataupun jika dalam farad masih ada darah, sudah dikira darah itu sedang keluar? Okey, sekarang ni adakah disyaratkan darah tu mesti mengalir ke, ataupun kalau ada dalam farad sudah dikirakan darah dah? Kalau yang bertanya ni dia cuba mengikuti balik pengajian yang kita buat pada sesi pertama. Sesi pertama ke sesi kedua? Sesi kedua. Hak yang kita bincang berkenaan dengan definisi haid. Maka kita sebut masalah ni. Kita sebut tak? Kita sebut masalah ni. Memang pada asalnya perkataan haid dengan makna sayalan. Dengan makna mengalir. Tetapi kalau kita tengok istilah ulama' dia kata darah yang keluar. Dan kita sebut bahawasanya keluar tidak disyaratkan keluar sehingga kepada ada di splendor dia. Bahkan kalau darah saat itu berada dalam kemaluan dia dan dia dapati ada darah dalam kemaluan dia, maka sudah dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Dalilnya adalah ayat Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha." Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid. Katalah ya Muhammad, haid itu adalah kotor. Maka Allah Ta'ala melarang kepada lelaki bersetubuh dengan isteri ketika isteri datang haid kerana ada kotor pada kemaluan dia. Okey, soalan ni, perhati molek. Anda sebut gitu baru ni. Ketika darah ada di dalam kemaluan, ada tak kotor? Ada tak kotor? Jadi boleh tak suami nak setubuh dengan dia? Tak boleh sebab ada kotor. Maka sebab itulah darah yang tidak keluar sampai di luar sekalipun, tapi ada dalam kemaluan, maksudnya kalau isteri ada, maka ketika tu dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Wallahu a'lam. Turutan warna darah dalam tempoh kebiasaan haid. Dia turutan warna darah dalam tempoh kebiasaan haid tidak diambil kira. Apa jua warna keluar kalau dalam tempoh kebiasaan haid ataupun dalam tempoh tidak melepasi tempoh sebanyak-banyak haid, semuanya adalah haid belaka. Wallahu a'lam. Cukuplah Zul, banyak dah. Masa lebih daripada 7 minit dah lebih. Jadi mana-mana soalan yang tidak terjawab, insya-Allah kita akan cuba kita akan jawab pada hari Rabu ni ke. Insya-Allah mana-mana soalan yang tidak terjawab. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengan apa yang kita bincang, agar Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.